KPM. Oh, la 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 la, mai. Okey, barang ni. Bang, datang beli bang. Oi, orang tak singgah lagi ni hari ni. Aduh. Assalamualaikum Azhar. Cikgu Dia, Assalamualaikum. Cikgu Dia, apa khabar? Alhamdulillah, awak sihat? Alhamdulillah sihat. Cikgu. Banyaknya barang. Awak jual apa ni? Ini macam-macam ada ni, cikgu. Kan? Inilah Cikgu minat yang mana, cikgu? Cikgu ni kat rumah banyak tikus. Aha. Jadi ada tak barang produk yang mana cikgu boleh gunakan untuk mengatasi masalah tikus tadi lah. Ya. Okey. Saya rasa banyak sebab memang ini kepakaran kita kat sini lah, cikgu. Kalau banyak-banyak ni, cikgu, saya nak cadangkan dekat cikgu kotak ni, cikgu. Oh, canggih kotak tu. Tak pernah saya tengok. Berapa harganya? Harga ni dalam 300.5 je, cikgu. Boleh tahan juga. Jadi ada tak brosur ke ataupun risalah yang boleh cikgu tengok yang berkaitan yang boleh diguna pakai untuk produk ni? Alamak, brosur saya tak pastilah, cikgu. Kalau menu pengguna ada tak? Pun sama juga, cikgu. Saya nak cerita lebih-lebih pasal kotak ni saya tak pasti sebab sebenarnya saya tolong kawan saya je. Kawan saya acap dia pergi mana entah, dia minta saya jagakan. Jadi macam mana cikgu nak beli kalau tak tahu tak ada brosur maklumat dia dengan menu pengguna? Kejap, cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM pada hari ini untuk menengah atas. Seperti biasa kita nak teruskan pembelajaran kita dan juga sesi pengajaran kita bersama dengan guru kita yang sangat istimewa. Kita bersama dengan Cikgu Nurdia Safra Abdul Wahid, Ketua Panitia Reka Cipta SMK Putrajaya Prisin 81. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Azhar. Sihat, cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, cikgu nampak berseri-seri lah hari ni. Azhar bersama. Sama juga, alhamdulillah. Baik, cikgu, hari ini kita nak teruskan sesi pembelajaran dan pengajaran kita. Tapi sebelum kita nak mulakan, sebelum kita pergi lebih jauh, sebelum kita mulakan melangkah, yang mana kita nak kena sentiasa ingatkan diri kita dan juga anda yang sedang menonton pada ketika ini. Walau di mana pun anda berada, pastikan mematuhi protokol kesihatan yang telah pun ditetapkan. Macam saya dan cikgu, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter ataupun lebih baik. Kemudian kita pakai pelitup muka kalau kita keluar dan juga kita ada gel pembasmi kuman, cikgu. Silakan. Okey. Untuk digunakan. Ini pun sangat penting kalau kita pergi keluar, pergi kedai beli barang apa semua, pastikan ada gel pembasmi kuman lah. Itu dia. Dan kalau ada kita kata kalau kat rumah boleh gunakan air dan juga sabun lah. Baik, cikgu. Untuk mata pelajaran kita hari ini, Reka Cipta. Kita nak tahu juga berkenaan dengan topik dan apa kaitannya dengan situasi ataupun suasana yang kita lakonkan sebentar tadi, cikgu. Okey, terima kasih, Azhar. Okey, hari ini kita akan mempelajari tajuk pemasaran produk yang terkandung dalam subjek tingkatan 5. Baik. Okey, jadi hari ini cikgu akan terangkan apakah yang kita akan pelajari dan apa yang berkaitan dengan situasi yang kita berlakon tadi. Azhar pandai Azhar berlakon. Okey, hari ini ya, cikgu. Okey, kita akan belajar tajuk pemasaran produk. Okey. Jadi standard pembelajaran kita pada hari ini adalah di mana kita akan dapat menentukan harga jualan produk berdasarkan peratus margin keuntungan dan atau dengan menggunakan harga jualan lebih tinggi. Kita tengok tadi kan Azhar dah menyatakan harga dia. Jadi kita tengoklah adakah sesuai dengan harga jualan tersebut. Okey, kemudian kita menerangkan kaedah promosi. Salah satunya promosinya kita ada 4 promosi. Okey, itu antara standard pembelajaran yang nak belajar hari ini. Okey. Dan kemudian kita juga akan menghasilkan brosur secara grafik berdasarkan ciri-ciri brosur yang baik, iaitu dia ada 7 jenis brosur.
iaitu nama produk, Baik. gambar produk, harga, logo dan slogan, maklumat pengeluar, spesifikasi produk dan penerangan Maksudnya produk. ketujuh-tujuh ni mesti ada, cikgu. Ya, barulah kita kata itu adalah ciri-ciri brosur yang Brosur. baik. Kemudian akhir sekali kita akan menghasilkan manual pengguna. Okey, yang mana ada 4 kaedah iaitu untuk menghasilkan manual pengguna. Baik. Itulah yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik, sebenarnya saya tak sabar cikgu nak belajar sebab tadi saya pun tiba-tiba alamat akan brosur. Maksudnya penting juga adanya brosur dan juga bagaimana penghasilan ciri-ciri brosur yang baik seperti cikgu sebutkan betul. sebentar tadi. Saya pun nak juga belajar dengan cikgu bagaimana nak menghasilkan brosur yang baik dan terbaik ini cikgu. Baik, tapi sebelum tu cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas kita, kita nak bagi ruang dan peluang kepada murid-murid di rumah untuk bersiap sedia dengan segala kelengkapan yang anda ada. Mungkin nak menghasilkan brosur, sediakan kertas, ada pen, ada marker dan sebagainya untuk kita bersama selama 1 jam ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk Menengah Atas. Hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita untuk mata pelajaran Reka Cipta dan juga topik yang kita akan bincangkan ataupun kita akan diskusikan adalah pemasaran produk. Tadi cikgu dah sebut 4 standard pembelajaran apa yang kita nak dapat ataupun kita nak capai sepanjang 1 jam kita bersama pada hari ini. Jadi cikgu, kita tak nak lengahkan masa lagi. Saya nak belajar berkenaan dengan pemasaran produk ni cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Azhar. Sama-sama cikgu. Okey. Jadi, tajuk kita yang pertama ialah kita dalam penentuan harga jualan produk. Baik. Okey, dalam menentukan harga jualan produk ya, murid-murid, kena pasti ya. Dia ada faktor-faktor dalam menentukan harga jualan. Okey. Kita tak boleh letak saja, oh ini harganya. Okey. Kita kena tengok ciri-ciri ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan harga jualan produk. Okey. Pertimbangan ini perlu dilakukan agar harga bertepatan dengan yang dapat dikenakan pada sesuatu produk. Kalau kita letakkan, nanti orang petikaikan pula kenapa harga ni mahal. Baik. Okey, antaranya faktor-faktornya terdapat 8 faktor yang dalam menentukan harga jualan. Okey, iaitu faktor pertama adalah golongan pengguna. Okey, kat sini murid-murid yang di rumah boleh juga rujuk dalam buku teks Reka Cipta tingkatan 5 muka surat 138 dan 139. Okey, murid-murid semua. Okey, dia ada 8. Kena ingat dia ada 8. Barulah kita dapat menentukan harga jualan produk. Baik. Tadi Maksudnya tak boleh ikut letak je lah cikgu. Ya, Azhar tadi ada tak ikut ciri ni faktor-faktor? Sebenarnya cikgu, waktu cikgu tanya sebenarnya saya lupa kawan saya beritahu. Tapi saya pakai letak je 300.5 tu cikgu. Okey, tak apa. Salah lah tu. Dia tak ikut kan berapa faktor dia? Tak ikut spesifikasi yang telah pun ditetapkan lah. Tak apa, nanti kita tengok balik Baik, dia macam baik, mana. cikgu. Okey, yang pertama adalah golongan pengguna. Ni cikgu tak terangkan sebenarnya, hanya beberapa saja itu golongan pengguna. Siapa pengguna yang nak pakai produk tersebut? Okey, dalam ni kita ada 3 golongan iaitu golongan atasan, Baik. pertengahan dan golongan bawahan pengguna lah. Okey, kemudian kos. Kos ni meliputi apa yang bahan yang kita pakai. Yap. Okey, seperti bahan mentah, upah dan kos overhead. Nanti kita akan pelajari. Okey, kemudian dasar kerajaan. Okey, dasar kerajaan di mana dia dalam tu ialah kerajaan mana boleh menetapkan harga berdasarkan dasar dan fakta-fakta yang terkandung untuk menetapkan harga jualan. Baik. Kemudian saluran agihan. Ada pemasaran, ada pemborong, pembekal dan akhir sekali adalah pengguna. Macam kita ni kan pengguna. Okey, jadi kena tengok ada yang tu. Kemudian persaingan. Dekat pasaran bukan setakat macam ni, ini saja produk. Dia ada banyak juga produk lebih kurang sama. Jadi mewujudkan persaingan yang sihat. Okey, dalam penentuan harga. Okey, kemudian objektif syarikat. Okey, syarikat tu dia nak capai dia punya harga jualan tu berapa. Jadi berdasarkan objektif syarikat dan ciri-ciri produk. Okey, ciri-ciri produk ni boleh tengok pembelajaran yang dulu kita ada produk membeli belah. Okey, kemudian barangan istimewa,
Okey, dan produk yang keperluan asas yang untuk ciri-ciri produk. Dan akhir sekali adalah permintaan dan penawaran. Kadang-kadang ada orang kata, perangkap ni ada yang ada sedia ada, mungkin agak sukar untuk orang guna. So, mungkin ada pengeluaran yang membina yang mudah mesra pengguna. Jadi kita tengok pada permintaan dan dalam penawaran. Okey, Azhar? Okey, cikgu. Okey, saya boleh teruskan? Silakan. Okey, dalam kaedah penentuan harga, kita ada 2 kaedah. Baik. Okey, ni mana dalam penentuan harga ni, berdasarkan faktor-faktor tadi, murid dah senaraikan dah. Okey, bahan-bahan dia dan kos-kos dia. Okey, jadi kita ada 2 kaedah dalam penentuan harga jualan produk. Baik. Yang pertama ialah berdasarkan peratus margin keuntungan. Ni kena ingat ya, Azhar. Ya, cikgu. Dan anak-anak murid saya juga di rumah. Okey, dalam penentuan harga ni, pertama sekali adalah peratus margin keuntungan. Okey, macam mana harga jualan produk dikira? Okey, di mana harga sesuatu jualan ini adalah diambil berdasarkan peratus margin keuntungan yang ditetapkan oleh penjual. Baik. Dia kata, okey, produk ni saya nak capai 30%. Jadi dia menetapkan harga tu, dia kira sekali dengan kos produk. Okey, contoh pengiraannya adalah ini. Okey. Okey, murid-murid kena ingat ini formula wajib kenal pasti. Baik. Okey, nanti kalau kita awak dah siap produk, terutama dalam kertas 2 tau, Azhar. Murid kena senaraikan bahan-bahan produk, kemudian Baik. kena buat pengiraan, menentukan harga kos untuk pengeluaran produk ni lah. Baik. Jadi, ini formula dia. Okey, iaitu harga jualan sama dengan kos pengeluaran tambah margin keuntungan. Baik. Mana dapat kos pengeluaran ni? Okey, berdasarkan ini sama dengan minta maaf ya. Cikgu tu type. Salah type pula. Okey, kos pengeluaran sama dengan kos tetap dan kos tambah kos berubah. Oh, okey. Daripada mana kos tetap ni? Azhar tahu? Kos tetap ni daripada bahan yang kita beli, cikgu. Hampir tepat. Hampir Okey, tepat, cikgu. hampir tepat. Alamak. Tetapi kos tetap ni adalah kos yang tak berubah. Contohnya kan, macam Azhar sewa bangunan. Murid-murid kata, okey, saya sewa bangunan. Saya untuk tanah punya, itu adalah kos tetap. Maksudnya, Baik. Mesin. Baik. Mesin tu tak ada berubah harga kan. Jadi itu adalah kos tetap. Maksudnya contoh kalau kata sewa bangunan tu memang setiap bulan sama lah Ya, kosnya. betul. Pandai Azhar. Baik. Okey, dan kos berubah adalah kos yang berubah mengikut kuantiti. Maksudnya bahan-bahan. Baik. Kadang-kadang kita nak hasilkan dalam 20 unit. Jadi kita 30 unit. Jadi kita berdasarkan kepada kuantiti bahan yang digunakan, bahan mentah. Baik. Okey? Jadi itu yang murid perlu ingat, cikgu, untuk Ya. kos pengeluaran ni, kos tetap dan juga kos berubah ni adalah memberi jawapan kepada kos pengeluaran tadi. Ya, ni untuk harga inilah dia kalau nak Untuk dapat kos dapatkan pengeluaran kos ni pengeluaran. adalah berdasarkan formula Kos ini tetap yang tambah mana kos murid dah berubah. pelajari dahulu dah. Baik, Okey, cikgu. tapi nak menentukan harga jualan, ini dah kaedahnya. Kalau dengan kaedah margin keuntungan. Keuntungan, baik. Okey, kita tengok satu contoh. Ya. Ni contoh dia kalau menggunakan peratus margin keuntungan. Katakan kos pengeluaran seunit dah kira, dah senaraikan RM75. Jadi margin keuntungan macam cikgu cakap tadi, dah setkan 30%. Baik. Jadi kita tetapkan 30%. So harga jualan produk di mana kos pengeluaran, yang ni kan kos pengeluaran, Yep. tambah dengan margin Keuntungan. keuntungan. Okey, 75 darab dengan 30 peratus 30%. ataupun 0.30. Baik. So seunit sama dengan RM75 tambah 22. So kos harga jualan produk adalah RM97.50. Oh, okey. Kena ingatlah kaedah-kaedah pengiraan ini. Baik. Okey, ini untuk peratus margin keuntungan. Ingat cikgu kata kaedah penentuan harga ada dua. Okey. Cara yang kedua adalah harga jualan lebih tinggi daripada Kos kos pengeluaran ataupun kita panggil dia markup price. Baik. Okey. Dalam markup price ni di mana harga jualan melebihi kos pengeluaran. Di sini bezanya dengan peratus margin keuntungan ialah penjual menetapkan harga dia. Dia tetap siap-siap, cikgu. Ya, kata okey saya nak capai keuntungan ni RM20. Baik. Macam produk tu kan. Jadi dia dah set dah. Baik. Okey, RM20. Kalau tadi ikut peratus. Sekarang ni kita ikut
nilai yang telah ditetapkan untuk seunit produk. Okey, murid-murid ingat ada dua iaitu peratus dan satu lagi kalau senang kita nak cakap panjangkan yang ni. Betul. So kena ingat markup price. Okey. Okey. So keywords ataupun kata kuncinya adalah markup price. Untuk yang formula yang kedua lah Formula yang untuk kedua. kaedah penentuan harga. Baik. Okey, pengiraan ni macam mana? Lebih kurang sama je macam peratus manja keuntungan. Tapi yang ni kita ambil keuntungan yang dah siap ada. Okey, di mana kos pengeluaran seunit, okey ni dia punya formula kos pengeluaran tambah dengan keuntungan seunit. Yang tadi peratus. Betul. Yang ni keuntungan. Kena ingat saya Iman lagi ingatkan sekali lagi. Kena ingat untuk cara formula pengiraannya. ni. Ya, formula dia. Okey. Kos pengeluaran seunit adalah 75. Keuntungan yang ditetapkan adalah 20. Okey. Tadi peratus kan? Yep. Ni RM20. Jadi, harga jualan, kos pengeluaran tambah keuntungan seunit produk. Okey, jadi RM75 tambah RM25. RM25. Minta maaf. RM25. Nak kayu pula. Tambah lagi ekstra lagi. Tambah ekstra. RM97. Baik. Jadi itulah kaedah untuk pengiraan penentuan harga. Okey, berdasarkan tadi kos dah senaraikan. Jadi kita ambil harga jualan ada dua kaedah iaitu markup price yang ni tadi dengan margin keuntungan. Baik. Cuma cikgu, saya perasan dekat situ, saya rasa cikgu saja nak uji saya ni cikgu. Ya. Kalau kos pengeluaran RM75, kita tambah dengan keuntungan seunit produk, jadi jawapannya adalah RM95. Ya ke? Betul tak cikgu? Iyalah. Saya tahu cikgu mesti nak uji bijak. saya. Cikgu mesti nak orang kata apa nak tu, cuba. Kata murid-murid dekat rumah kena fokus. Kadang-kadang cikgu pun minta terima kasih Azhar. Betul kan cikgu? Okey. Tak, saya tahu sebab kadang-kadang sebab cikgu suka macam tu tau. Cikgu dah ajar-ajar je, cikgu nak tengok kita fokus ke tak Ya, fokus. betul. Dapat jawapan tu betul ke tak betul lah. Itu. Okey, saya dah mula faham cikgu untuk formula 1 dan formula 2 ni cikgu. Okey. Bagus Azhar. Baik. Okey, macam itulah. Betul kita nak fokus. Kadang-kadang murid dia belajar tapi ke mana kan? Okey. Macam saya awal-awal tadi lah cikgu nak dapat harga ni. Okey. Saya ada satu soalan untuk Azhar. Yap. Okey, ini ada untuk ni Alamak, nervous dah pula. Okey, katakan ini produk yang Azhar dah buat. Okey, yang tadi Azhar jualkan. Betul. Okey, katakan kos pengeluarannya ini adalah kos bahan dia RM3.50, upah dan overheadnya yang itu. Okey, kemudian Azhar kata nak menetapkan harga jualannya adalah RM2. Oh, okey. Jadi berapakah harga jualannya? Okey, saya tahu cikgu. Boleh saya jawab ke cikgu? Boleh, boleh. Okey, so saya jawab di atas kertas A3 yang cikgu bagi Kita nak tengok bagaimana Okey, tadi Azhar cikgu dapat tak? Okey, saya cuba cikgu. Tadi cikgu ada kongsikan ataupun cikgu ada ajar berkenaan dengan dua cara, dua formula. Formula yang pertama kena ada 30%. Saya rasa salah. Saya cuba guna cara yang kedua ataupun formula yang kedua. Itu markup price. Markup price. Berapa? Okey. Baik, pertama sekali saya cuba cikgu, kalau kita tengok kos bahan tadi ada RM3. Murid-murid kat rumah pun boleh juga mencuba. Okey, kita nak uji tengok awak faham ke tidak bagaimana kita nak mengatakan harga jualan untuk produk yang ini. Ini Azhar ni dia dah buat dah, kemudian nak tahu berapa harga jualan dia. Okey. Okey, kos-kos dia dah senaraikan. Okey, kita tengok ya. Okey, kita tengok jawapannya adalah boleh juga cuba ya. Okey. Saya dah dapat kos pengeluarannya. Kemudian kita dah setkan keuntungan. Keuntungannya memang dah markup price adalah RM2. RM2. Saya cuba cikgu. Jawapannya adalah Cikgu juga yang nervous. Gemuruh cikgu. Okey. Saya cuba cikgu Okey. Kalau salah mohon cikgu betulkan saya tau. Oh ya. Okey, Apa kita jawapannya belajar? adalah RM7.50 cikgu. Okey. Kita tengok kos pengeluaran iaitu yang ini dah ada dah. Okey, kos pengeluaran kemudian kita dah keuntungan. RM7.50. Okey? Mari kita tengok jawapan dia. Baik, jangan alamak. Okey. Alamak, takutnya. Okey, ini adalah tadi. Okey, jawapannya ya. Adakah sama? Kita tengok. Murid-murid di rumah pun cuba ya. Okey, kos pengeluaran di mana RM3.50 yang semua adalah untuk pengiraan ni kan. Okey, semuanya kos pengeluaran ada RM5.50. Ya, okey, betul. Betul lah cikgu. Betul. Dan murid-murid kat rumah boleh semak ya. Okey, kemudian
Jauh pula rimunya tu. Saya nak write sendiri cikgu. Boleh ke? Boleh. Supaya kita dapat Tapi cikgu akan bagi markah lah kan? Okey. Okey, Baik, so harga betul dah, cikgu? jualan tadi Okey. kan kita kata markup price iaitu pengiraan yang ini. Kos Okey. pengeluaran adalah RM5.50. Okey, RM5.50. So Yap. keuntungan adalah RM2. RM2. Okey, jadi Jawapannya RM5.50 adalah tambah RM2 adalah RM7.50. 50 sen. Jawapannya sama cikgu. Betul, sama. Okey, hebat. So Okey. memang jalan jadi jalan kiranya memang macam Ya, ni lah cikgu. betul. Okey. Okey, murid-murid pun ginilah jalan kira dia. Tapi kena ingat kalau pengiraan berkaitan dengan harga, jangan lupa unit. Ini kita panggil dia unit. Okey. Kadang-kadang murid main jawab saja RM7.50. Aha. Tertinggal unit. Takut itu salah sebab Yep. kalau ini kita kata angka macam-macam angka nilai boleh kita katakan. Yep. Kalau kita tahu RM, barulah kita tahu itu adalah nilai mata wang ringgit Malaysia kita. So kena ingat macam Azhar ni bagus. Okey, Boleh bagi 5 bintang. 5 bintang cikgu. Tak boleh 5 bintang, banyak lagi ni. So kita bagi 3 bintang dulu. Oh, 3 bintang. Baru nak seronok tu. Kenapa 3 bintang cikgu? Dia kena ada lagi tugasan. Okey. Dia tak boleh kita bagi, kita kena belajar perlahan-lahan. Okey, dulu. tak habis kat sinilah. Ya, betul, Azhar. Okey, Dan tak apa, okey? tak apa. Ini proses pembelajaran cikgu Ya, betul. kan. Okey. Okey. Apa pun terima kasih cikgu untuk 3 bintang yang cikgu berikan kepada saya. Baik cikgu, Okey. kita teruskan. Okey, kita teruskan. Okey, kemudian itu dah tentukan harga. Baik. Okey. Seterusnya kita pergi pada kaedah promosi. Azhar ingat tak tadi macam apa kaedah promosi yang Azhar gunakan untuk tarik tadi yang panggil tu? Oh, Pengguna. okey. Saya rasa saya pernah dengar, saya selalu dengar kawan-kawan saya sebut perkataan ataupun istilah ini. Yang mana kaedah ni mungkin kalau tak salah saya jualan langsung cikgu. Kita tengok dulu ya. Okey. Bila cikgu sebut tengok dulu tu saya dah berdebar cikgu. Okey. Okey. Dalam kaedah promosi ni yang Baik. murid-murid Azhar sekali, Yep. kita ada 4 kaedah dalam promosi. Okey. Okey. Yang kaedah yang pertama ialah pengiklanan. Baik. Pengiklanan ni maksudnya di mana dilakukan dengan kita mengiklankan dalam surat khabar, dalam majalah ataupun di media-media internet ataupun media sosial. Yap. Pengiklanan ni macam banyaklah. Contoh macam cikgu bawakan ini. Okey. Jualan langsung. Okey, yang jualan langsung ni ada salah satu kaedah untuk pengiklanan. Kadang-kadang kita Baik. tengok di tepi-tepi jalan raya kan. Itu salah satu kaedah pengiklanan. Okey, yang Baik. kedua adalah jualan langsung. Macam tadi Azhar kata. Okey. Betul juga. Saya dah berdebar. Saya takut tak ada tambah jualan setengah langsung bintang ni. lagi lah. Itu dia. Okey. Baik Okey. cikgu. Kalau jualan langsung di mana menggunakan khidmat jurujual. Macam Baik. tadi Azhar sebagai jurujual. Jurujual. Ya, okey. Kemudian terus kepada kadang kaedah penjualan dari pintu ke pintu. Baik. Okey. Seterusnya kaedah promosi yang lain adalah promosi jualan. Kalau nak tahu promosi jualan ni kadang-kadang Baik. dia meletakkan harga diskaun. Kadang-kadang ada orang kata jualan istimewa pada masa-masanya kan. Itu promosi jualan. Baik. Menetapkan harga yang itu kita panggil dia ataupun orang kata demonstrasi ataupun memberi kupon. Baik. Beli banyak-banyak mana dapat kupon. Contoh kalau potongan. macam kita kata macam ada, kalau kita tengok poster ada tulis jualan harga runtuh. So itu termasuk dalam promosi jualan juga. Promosi jualan. Mempromosikan yang menarik minat. Dan akhir sekali adalah publicity. Publicity ni lah di mana syarikat tu dia nak menarik perhatian. Baik. Dia menajalah sama ada majlis ke, kejohanan sukan. Itu apa kita panggil dia publicity. Publicity. So keempat-empat elemen ni adalah elemen yang penting cikgu dalam kaedah promosi, dalam nak memastikan produk kita dapat dipasarkan. Ya, betul. Betul cikgu Azhar. Betul. Okey, baik. Kita dah dapat untuk awal ni yang mana pertama sekali yang paling penting tadi cikgu ada kongsikan berkenaan dengan 2 formula yang perlu kita ingat dan perlu kita faham. Yang mana kos pengeluaran ditambah dengan 30% keuntungan. Margin keuntungan. 30% margin keuntungan. Ya.
Untuk formula yang kedua, kalau dah ditetapkan keuntungan, kos pengeluaran ditambah dengan kos keuntungan. Pengiraan harga keuntungan seunit itu dah tetapkan harga kita panggil markup price. Markup price. So kita ingat dua tu. Dan kejap lagi cikgu, kita nak teruskan lagi untuk kelas kita dalam pemasaran produk. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita masih lagi berbincang, berdiskusi, belajar untuk mata pelajaran Reka Cipta dan juga topik kita pemasaran produk ni bersama dengan guru kita yang tak asing lagi bersama dengan kita, bukan pertama kalilah, Cikgu Nurdia kan. Jadi cikgu, tadi kita dah tahu bagaimana untuk menentukan pengiraan dari sudut keuntungannya, kos pengeluarannya kan. Dan sekarang ni cikgu, tadi cikgu ada sebut dan cikgu ada petik berkenaan dengan kaedah promosi. Jadi adakah kita nak memfokuskan untuk promosi untuk kali ini, cikgu? Ya, ada jugalah berkaitan promosi dan apa yang tadi kita buat masa lakonan yang awal tadi. Baik cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada menghasilkan brosur secara grafik. Brosur ni penting ya murid-murid. Brosur ni merupakan satu lipatan kertas yang mana mengandungi beberapa maklumat berkaitan dengan produk. Kadang-kadang kita tak adalah orang kata 24 jam nak menghadap produk, nak terangkan. Jadi berdasarkan brosur ni menjadi rujukan untuk orang nak membeli dan mendapatkan maklumatlah mengenai produk yang hendak dibeli. Okey. Untuk brosur yang baik, dia mengandungi 8 ciri-ciri brosur. Okey, yang mana dia ada nama produk, gambar produk, ada harga, logo dan slogan, maklumat pengeluar, spesifikasi produk dan penerangan produk. Produklah, okey. Jadi yang ini murid-murid kena kenal pasti sebabnya dalam kertas 2 apabila murid dah membina produk ni, dah tahu dah harga jualan, kena membina produk brosur juga. Sebab untuk adakan maklumat untuk yang produk ini. Untuk sebagai kaedah promosi tadi, cikgu. Ya, contoh yang macam ni, cikgu dah adalah sediakan ni contoh tadilah untuk brosur lipatan kertas yang mana kalau orang tu nak jual, ini harganya, ini produknya, nak tahu harga-harganya ya. Contoh-contoh ni. Asal cikgu pun dah sediakan. Satu ni, ini contohlah. Kalau harga sebenar sekarang brosur ada yang kecil. Ini adalah ciri-ciri brosur. Azhar rasa lengkap tak ciri-ciri brosur ni? Apa lagi yang perlu kita letakkan ciri-ciri brosur yang baik pada brosur ini? Baik cikgu, saya rasa cikgu ada yang kurang lengkap berdasarkan daripada apa yang cikgu sampaikan di awal tadi di standard pembelajaran dan juga cikgu baru sahaja sebut berkenaan dengan ciri-ciri brosur yang baik ni ada 7. Saya nampak di situ ada 4 sahaja. 5 sahaja. Ada 5. So saya nampak kurang dekat mungkin nama pengeluar dan berkaitan butiran pengeluar. Maklumat pengeluar. Yang ini ke, di sini ke? Tadi di atas, cikgu. Yang ini. Yang ada alamat, nombor telefon. Betul ke, cikgu? Ya, betul. Bijak. Iaitu. Murid-murid ya. Dia kena ada maklumat pengeluar. Wajib ada untuk brosur yang baik. Kena ada maklumat pengeluar. yang ini penerangan produk. Produk ni nak gunakan untuk apa? Jadi kena letakkan dalam brosur. Kemudian harga. Kat sini dia dah nyatakan harga produk tersebut. Kemudian nama produk. Ini produk yang tadi itulah yang Azhar tunjukkan tadi kan. Nama produk tersebut. Kemudian spesifikasi. Spesifikasi ni kebiasaannya kita ikut pada ukuran produk tersebut. Kemudian gambar. Gambar produk. Kadang-kadang brosur ni di mana kadang-kadang kita boleh bawa ke mana tempat yang lain. Jadi menjadi rujukan orang lain. Wah, menariknya produk ni. Nak cuba dapatkan maklumat daripada pengeluar. Satu lagi asal apa tu? Yang kurang, cikgu, kalau tengok di situ sebab saya nampak itu gambar tu macam berbentuk logo. Mungkin saya nampak yang kurangnya adalah logo dan slogan. Lagi satu, cikgu. Ya, betul Azhar. Satu lagi adalah logo
dan slogan. Baik. Okey, ni memang kena ada dalam brosur. Logo dan slogan ni murid dah pun pelajari. Ya, murid-murid dah pelajari dalam penjenaan produk. Di mana kena ada logo dan slogan. Ini orang kata identiti produk tersebut. Baik. Jadi kena nak menggambarkan. Jadi, murid-murid di rumah kenalah kenal pasti apabila nak menghasilkan brosur, kena kenal pasti ada 7 ciri brosur yang baik. Okey, jadi yang inilah. Tapi tak adalah kita buat sebesar ni. Ini contoh, cikgu. Contoh ya, untuk kefahaman murid kenal pasti. Yap. Okey. Lalunya kita akan bawa kecilan yang ni. Okey, tunjuk pada risalah-risalah. Okey. Jadi murid-murid kena ingat ya. Ciri-ciri brosur tersebut. Baik. Okey. Selain daripada ciri-ciri brosur, daripada brosur untuk kita kenalkan produk ini, untuk memasarkan produk, satu lagi yang penting adalah manual pengguna. Okey, manual pengguna ni ialah yang ni manual pengguna adalah dokumen yang mana secara teknikal di mana membantu pengguna untuk menggunakan produk tersebut. Baik. Jadi biasakan kalau kita beli apa-apa produk kan mesti ada manual pengguna. Betul, Jadi cikgu. kat situ Kadang-kadang nak kalau jadikan- saya pernah beli meja, so dia ada tunjukkan bagaimana nak memasang meja tersebut. Ya, betul Azhar. Jadi manual pengguna ni kena ada ya murid. Yap. Apabila awak dah membina, murid-murid dah membina produk dan kena ada manual pengguna. Okey. Dalam manual pengguna ni, Ya, cikgu. dia keluarkan kebiasaan dia keluarkan secara grafik lah. Baik. Okey, nak tahu macam mana kalau itu kaedah pemasangan. Okey, dalam manual pengguna ada 4. Okey, ada 4. Iaitu pertama arahan pemasangan. Baik. Arahan pemasangan bagaimana nak memasang supaya menjadi sebuah produk yang sempurna. Yap. Okey, kemudian ada cara penggunaan. Okey, kemudian penyelenggaraan produk. Contohnya kalau macam produk tu ada macam masalah ke kan? Bagaimana kita nak selenggarakan dia? Baik. Dan paling penting adalah tips keselamatan. Ini pun penting juga. Ya. Kalau sekiranya cikgu dalam manual pengguna, mungkin penjual tidak sertakan tip keselamatan. Maksudnya tak lengkaplah manual pengguna tersebut. Ya, betul tu Azhar. Sebab yalah produk ni kadang-kadang kita tak tahu produk ni boleh digunakan untuk kanak-kanak ke ataupun orang yang lebih tua kan. Kita nak tengok tip keselamatan. Baik. Kadang-kadang buka tiba-tiba terkena benda tajam. Jadi bahagian mana yang kena berhati-hati. Contoh yang macam cikgu bawa di hadapan ni lah. Baik. Okey, dekat sini dia dah terangkan. Dia ada meja. Macam Azhar cakap tadi, ada meja. Yep. Nak dah beli tapi nak pasang tak tahu. Jadi merujuk kepada manual pengguna. Okey, manual pengguna kat sini dia dah ada cara pemasangan. Baik. Okay, murid-murid boleh juga rujuk dalam muka surat 145 di buku teks Reka Cipta tingkatan 5. Baik. Okey, kemudian dekat manual pengguna ada penyelenggaraan produk. Okey, di mana dah pakai nak buat macam mana. Kalau kotor ke rosak, nak guna bagaimana. Okey, kemudian tip keselamatan macam Azhar cakap tadi lah ya. Yep. Okey, murid-murid, tip keselamatan di mana nyatakan untuk langkah-langkah keselamatan. Jadi kena bagi tip keselamatannya. Okey. Okey Azhar? Ya, cikgu. Boleh ya? Boleh, so, cikgu. kita dah tahu dah ada brosur dan manual pengguna. Manual pengguna. So kedua-duanya adalah elemen penting yang perlu ada dalam fasa nak mempromosikan produk tersebutlah. Ya, betul Azhar. Bijak Baik. Azhar. Amin. Okey, dalam murid yang tu. Okey, murid pun kat rumah pun boleh. Kena ingat bila nak memasarkan produk, dah bina produk, kemudian kita nak memasarkan, kena ada dua, iaitu manual pengguna dan brosur. Yep. Okey. Di sini, Ya, cikgu. berdasarkan produk tadi, kita dah kira dah harga dia kan. Betul. Azhar. Itu Okey, harganya jadi RM7.50, cikgu. Mungkin dah tambah markup lagi kan. Okey, sekarang ni Azhar. Yep. Okey, tapi yang ni dia tak lengkap. Dia tak ada manual pengguna dan dia tak ada brosur. Baik. Jadi, okey, murid-murid dekat rumah, okey, cuba bina brosur yang baik, berdasarkan 8 ciri yang kita dah pelajari tadi. Minta maaf. 7. Ada 7 ciri yang kita dah pelajari. 8 tadi penentuan harga. Ya, betul, cikgu. Okay. 7 ciri brosur yang baik untuk produk ini. Baik. Jadi saya nak kena buat juga ke, cikgu? Ya, Azhar. Dan murid-murid di rumah pun kena juga. Okey. Bagaimana kita nak hasilkan brosur tersebut? Baik. Okey, so sekarang ni saya ke sana, cikgu. Saya Ya, minta izin silakan. ke sana untuk buat
ataupun lengkapkan kita punya produk ni. Okey, saya ada 3 marker pen, so saya akan gunakan ketiga-tiganya, cikgu. Ya, ciri-ciri brosur kena ada ya. Dan yang ini penting juga yang murid-murid supaya murid tahu nak pasarkan, takut nanti nak hantar kepada orang lain supaya orang lain macam cikgu cakap tadi. Okey, kita dapat kenal pasti ini antara produk dia. Okey. Ini saya dulu dah Azhar dah siap dah sedikit kan. Kena sambung lagi lah. Okey. Jadi kat situ kita dah letakkan harga dan ada gambar produknya. Okey. So Kemudian sekarang ni macam cikgu sebut tadi, dia ada 7, cikgu kan? Ya, 7. Okey, dekat brosur yang dah Azhar siap awalkan tu, okey, dia dah ada harga. Cikgu nampak dah ada harga, dah ada gambar produk. Kemudian dia dah bagi tahu sedikit dah tentang penerangan produk. Okey, cuma yang tak ada kat sini cikgu tak nampak ada 4 ke 3. Cikgu tak nak cakap. Azhar kena cuba. Untuk ciri-ciri tu, cikgu ya? Ya. Dan murid-murid di rumah pun cuba kena pasti apa lagi ciri-ciri yang perlu ada. Okey, baik. Saya cuba, cikgu ya. Ya. Okey, ini kalau kita tengok di sini dah ada ada 4, cikgu. Okey, saya buat dulu, nanti cikgu betulkan saya, cikgu. Ya, nanti cikgu semak adik. Okey. Baik. Jadi murid-murid kena ingatlah di rumah untuk terutamanya untuk murid reka cipta, apabila tu kena ada terutamanya dalam kertas 2, kena ada manual pengguna dan brosur. Okey. Okey, ini saya cuba buat, cikgu. Ya, 1, ukuran. 2. Azhar dah buat dah ni dah, produk ni. Sebenarnya kita nak tengok lagi macam mana maklumat yang lagi ada. Baik. Okey. Ini kalau kita lihat dalam murid-murid kita, dalam peperiksaan adakah akan keluar dalam soalan, maksudnya menyediakan brosur ni, cikgu? Ada juga soalan tu. Okey. Untuk latihan kan? Baik. Sebab murid reka cipta dah memang dalam standard pembelajaran memang kena kenal pasti. Jadi kita nak inilah untuk kenal pasti juga kalau produk ini bagaimana kita nak promosikan dia. Okey. Jadi kena ikutlah, dia kena ada 8 lagi cikgu cakap. Kena ada 7 cikgu, ciri. 7. Okey. 7 ciri dalam menghasilkan brosur. Okey. Saya hampir siap, cikgu. Cikgu dah tu nampak dah. Lagi satu, cikgu. Okey. Wow. Jeng jeng jeng, bling bling bling, cikgu. Menarik brosur Azhar. Aduh, lain macam Okey. Okey, ini kita tengok. Sayan. Okey, ini adalah logo saya dan juga nama lah. Nama. Okay, satu lagi Azhar. Tak lengkap lagi tu. Tak lengkap lagi, cikgu? Satu lagi. Dia logo dan slogan. Okey, nasib baik cikgu ingatkan saya. Sama-sama. Tak apa, kita belajar. Okey, murid-murid jangan rasa macam tak nak mencuba, kena belajar. Kena belajar, kan? cikgu. Itu dia, cikgu. Okay. Mari kita lihat sama-sama. Benda berpeluh ya Azhar? Bukan, cikgu. Pertama kali saya rasa teruja dengan hasil kerja saya, cikgu. Wah, hebat. Okey, kita tengok. Dekat sini yang tadi kita dah ada harga. Okey, kita dah ada harga, kita dah cikgu. ada penerangan produk. Okey, kemudian kita dah ada nama produk lah kat atas tu kan, travel box tu kan. Betul. Okey, kemudian Azhar dekat situ dah buat mengenai maklumat pengeluar. Okey, maklumat pengeluar di mana ada alamat, Nama, nombor telefonnya lah. telefon Itu dan maklumat berkaitan. Laman web, cikgu. Laman web ataupun email. Baik. Kan, supaya nak dapat maklumat tersebut. Yep. Kemudian ada spesifikasi produk, iaitu Ada, cikgu? ukuran. Ya, betul, ada. Okey, dan dia juga terangkan kelebihan produk tersebut. Ini produk apa ni Azhar? Itu travel box, cikgu, untuk kita nak letak peralatan-peralatan kecil lah. Contoh macam brush ke kalau wanita kan. Ada kan dalam situ terangkan cara cikgu nampak cara berfungsinya. Ada, cikgu. Okey. Kemudian yang tadi lagi satu ialah logo dan slogan. Logo yang Azhar hasilkan ni adalah pembelajaran kita yang lepas, iaitu penjenamaan produk, iaitu logo simbol. Okey, kita ada 3 jenis logo. Betul, cikgu. Ingat baliklah Okey, dan ada
Slogan awak apa Azhar? Mudah Ya, dibawa. betul. Macam tu cikgu. Slogan kita kenalah ringkas dan mudah untuk diingati. Baik. Okey, kalau ini boleh dapatlah 5 bintang kalau macam 5 bintang cikgu. Wah, akhirnya saya menunggu tadi. Daripada 3 bintang melonjak naik 5 bintang. Terima kasih cikgu. Tapi kena ada extra mark. Oh, ada extra mark lagi. Baik. Ingat tak cikgu kata tadi, kita dah hasilkan brosur. Betul. Mana manual pengguna? Ada cikgu. Saya minta izin ke sana cikgu. Ya, sila Azhar. Okey, manual pengguna saya dah siapkan awal-awal tadi cikgu. Saya dah print siap-siap dah. Bagus tak? Okey, cikgu tengok ini cikgu adalah hasil. semak. Nak tambah extra mark, markah bonus kan? Baik, Selalunya murid-murid ni dia nak markah bonus. Dia Betul. excited nak markah bonus. Saya markah pun nak tambahan. juga cikgu. Okey, kita tengok. Baik. Okey, dalam manual pengguna ingat ya murid-murid, biar ada 4. Jangan nak tengok yang Azhar punya ni. Betul. Boleh Azhar? Cikgu Ada tengokkan. 4, Terima cikgu. kasih. Okey. Azhar, arahan pemasangan tak ada sebabnya dia dah siap pasang. Betul. Kecuali Azhar punya produk tu dia macam kena masak. Kena pasang sendiri. Ya. Jadi kemudian cara penggunaan. Dia dah bagi tahu dah kaedah nak penggunaan di atas. Baik. Okey, kemudian penyedaran produk pun dia dah masukkan. Azhar dah ada kat situ di mana Jika pengguna kalau hendak pengguna hendak melihat cermin perlu dibuka dekat dalam ni. Dan kemudian ada tips keselamatan. keselamatan. Okey, tips keselamatan di mana biasalah kalau nak bawa barang-barang takut terhilang ke apa ataupun menggunakan pin, tudung kan. Jadi dia ada tip keselamatan. Yep. Okay, jadi kat sini cikgu bagi tambah markah bonus dalam berapa Azhar nak? Kalau cikgu tanya saya nak 10 lah cikgu. 10. Kita kena tambah balik sebenarnya. Tengok juga dari segi kemasan. Okey, baik. Itu kena tolak balik lah cikgu. Alamak, tak dapat dah markah penuh 10. Berapa cikgu? Tambah lagi 5. Jadilah 10 markah juga. 10 markah. Yeay. Okey, Okey. akhirnya dapat juga cikgu 10 markah. So kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana nak menentukan harga tadi, 2 formula tadi. Kemudian pentingnya kaedah promosi tadi dengan adanya ciri-ciri brosur yang baik dan juga manual pengguna. Ini kadang-kadang ramai terlepas pandang. Ya, betul. Hanya memfokuskan kepada ciri brosur tetapi tidak memfokuskan kepada manual pengguna. So ini satu ilmu baru yang boleh kita tambah baiklah. Dan cikgu, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Ya. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Menengah Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga Cikgu Dia. Hari ini bersama kita untuk mata pelajaran Reka Cipta dan juga topik kita pemasaran produk. Tadi kita dah tahu beberapa perkara yang penting dalam nak memastikan produk kita dapat dipasarkan dengan baik. Yang satu penentuan harga, kedua adalah kaedah promosinya juga sangat penting supaya kita dapat menjelaskan kelebihan dan juga produk kita, kelebihan dan juga kekuatan produk kita ini supaya orang lain dapat tahu dan ada keinginan nak membeli. Ya, Baik betul, cikgu. Sedar tak sedar kita dah sampai untuk segmen yang terakhir. Mungkin orang kata apa, untuk mata pelajaran Reka Cipta dan juga topik kita pemasaran produk ni cikgu, apa lagi perkara-perkara yang penting yang perlu murid-murid beri perhatian cikgu? Okey, jadi sepanjang pembelajaran kita tadi, kita dah kenal apa benda-benda yang penting untuk murid kenal pasti dalam untuk menghasilkan, untuk memasarkan produk. Baik. Okey, rumusannya ialah di mana panjang perjalanan ni, pembelajaran kita tadi, kita dah menentukan harga jualan produk. Yap. Okey, di mana kita dah kenal pasti 2 kaedah penentuan harga, iaitu apa tadi Azhar? Kita Saya dah cuba jawab, tentukan. cikgu. Ya, cuba. Yang tadi kos pengeluaran, kemudian kita tambah dengan 30% keuntungan margin. Margin keuntungan. Margin keuntungan. Nak dapatkan margin keuntungan tu cikgu, 30% kita darab dengan kos pengeluaran tadi. Ya, betul Azhar. Ya, itu murid-murid dia. dekat rumah pun kena macam tu juga. Ingat Baik. Dan satu lagi adalah penentuan, kita panggil dia kita panggil dia apa nama ni? Markup price. markup price. Jangan ingat makeup pula, nanti salah pula jawapan. Markup price. So okey. kos pengeluaran ditambah dengan keuntungan. Keuntungan yang telah kita penjual tetapkan harga. Kata Baik. RM20. Saya nak untung produk ni, macam Azhar kata, untuk produk saya nak cikgu, saya nak RM20. Tak boleh, tak lebih, tak kurang. Tetap RM20. Itu kita panggil dia markup price ataupun harga pasaran lah. Okey, kemudian kita dah dapatkan dah pasti kaedah promosi ada berapa? Ada 7
kaedah promosi dia ada 4. Maksud saya 4 tadi cikgu. Saya sebab seronok tengah main matematik cikgu. Nak 7 tolak dengan 3 jadi 4 cikgu. Ya, bijaklah. Okey, murid kena ingat juga ya di rumah, iaitu kaedah promosi kita ada 4. Macam tadi Azhar buat tadi. Jualan langsung. Pengiklanan. Lagi? Promosi. Dan satu lagi? Dan satu lagi? Publicity. Nak menanja-nanjakan. Okey, kemudian menghasilkan brosur secara grafik dan Azhar telah pun menghasilkan brosur yang baik berdasarkan ciri-ciri yang kita dah kenal tadi 7. 7. Ini baru 7 cikgu. Okey, 7. Kemudian menghasilkan manual pengguna. Dalam manual pengguna ni kena ingat yang ni tadi dia ada 7. Yang ni 4. Ni pun harga juga. Kalau penonton harga tadi ada 8. Okey, manual pengguna ada 4. Okey, dekat situlah yang mana pengguna tahu. Menu pengguna dia macam mana nak keselamatan, penyelenggaraan produk tersebut. Jadi berdasarkan aktiviti yang kita jalan tadi, Azhar telah pun menjalankan pembelajaran kita dengan baik dan sempurna. Baik, itu dia. Dan cikgu, kalau kita tengok apa yang kita dapat, kita dah dapat belajar dan dapat faham keempat-empat yang cikgu sebutkan tadi seiring dengan standard pembelajaran yang cikgu sebut di awal-awal tadi. Mungkin ada murid-murid dekat rumah yang tengok dah pertengahan ataupun mungkin ada yang baru saja buka Didik TV KPM. Jadi bagaimana caranya? Mungkin ada yang nak tengok balik cikgu punya yang cikgu dah sediakan ini dan juga mungkin latihan-latihan yang disediakan. Bagaimana caranya cikgu? Murid-murid di rumah boleh juga layari Sumberku, di mana kat situ ada latihan-latihan pengukuhan. Kita nak ingat balik macam mana cikgu ajar tadi, iaitu harga jualan apa dia, kemudian bagaimana ciri-ciri brosur, kaedah promosi, kemudian menu pengguna. Murid-murid boleh rujuk di dalam Sumberku. Okey. Baik. So anda semua mungkin boleh pergi ke laman web yang sedang kita siarkan di skrin anda pada ketika ini di portal Delima melalui Sumberku cikgu. Ya, betul. Di situ kita boleh dapat bahan-bahan yang boleh kita gunakan untuk macam cikgu sebut tadi sebagai bahan pengukuhan untuk kita nak lebih faham dan kita nak lebih belajar, dan juga kita boleh jadikan bahan tersebut sebagai bahan untuk ulang kaji di rumah, insya-Allah. Baik cikgu, mungkin orang kata apa sebagai pengakhiran ni cikgu, ada kata-kata akhir cikgu untuk murid-murid di luar sana mungkin yang mengambil mata pelajaran Reka Cipta ni cikgu. Okey, untuk anak-anak murid cikgu dan murid-murid yang dah mengambil Reka Cipta, okey, selamat berjayalah untuk ni, dan jangan lupa ketika membuat kertas 2, yang ni kertas 2 ni, murid-murid masih lagi ni tengah membina produk ni. Okey, sebab dalam SPM Reka Cipta dia ada 2 kertas. Kertas 1 adalah secara menulis ni, lepas tu peperiksaan SPM. Dan kertas 2 ni adalah menghasilkan produk dan folio. Jadi jangan lupa bila menghasilkan produk kena dah ada maklumat brosur dan menu pengguna yang harga jualan juga macam kita belajar tadi. Ya, itu dia. So memberi fokus dan juga memberi perhatian sepenuhnya kepada 4 standard pembelajaran dan juga rumusan yang cikgu sebutkan sebentar tadi dalam pengisian kita sepanjang 1 jam ini. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Nurdia Safra Abdul Wahid, Ketua Panitia Reka Cipta SMK Putrajaya Prisin 81 kerana sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih cikgu. Dan juga kepada anda yang berada di rumah yang setia bersama kami selama 1 jam ini. Terus saksikan Didik TV KPM untuk kita terus jadikan wadah ini sebagai wadah mendapatkan ilmu dan juga memahamkan diri kita dengan ilmu. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.